Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aizat bin Ilyas. Nama matrik saya 2698 dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Afiqah binti Abdul Rahman, matrik nombor 271621. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syamila binti Muhammad, nombor matrik 271684. Pengenalan tajuk Dasar Kewangan. Dasar kewangan merupakan tindakan oleh Bank Negara dan Bank Pusat untuk mempengaruhi ekonomi dengan mengawal bekalan wang dan mengubah kadar bunga dalam negara. Dasar kewangan pula terbahagi kepada dua, iaitu dasar kewangan kuantitatif dan dasar kewangan kualitatif. Dasar kewangan kuantitatif ialah tindakan Bank Negara menambah atau mengurangkan bekalan wang dalam ekonomi negara Malaysia dari semasa ke semasa. Di bawah dasar kewangan iaitu kadar dasar semalaman OPR. OPR ialah satu dasar yang digunakan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang mampan. OPR ini sebenarnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara dengan mengekalkan kadar inflasi pada tahap yang sederhana. Bagi mengekalkan kemampatan ekonomi negara Malaysia, OPR ini digunakan untuk mengekalkan kadar inflasi pada tahap yang sederhana. BNM atau Bank Negara Malaysia membuat satu penurunan kadar dasar semalaman OPR adalah untuk mengatasi kelembapan ekonomi negara pada masa kini yang disebabkan oleh wabak COVID-19 contohnya. Dari isu sekarang, ekonomi negara akan meningkat dengan adanya BNM yang membuat keputusan untuk menurunkan kadar dasar semalaman. OPR ini merupakan peratusan kadar faedah yang digunakan dalam urusan pinjaman atau mana-mana bank yang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, OPR digunakan sebagai alat untuk mengawal penggunaan dan bekalan wang dalam sistem ekonomi. idea yang pertama, Bank Negara Malaysia telah menurunkan kadar dasar semalam atau lebih dikenali sebagai OPR disebabkan oleh kelembapan ekonomi global yang kian merosot. Negara Malaysia telah dilanda oleh COVID-19 menyebabkan ekonomi negara dan global kian merosot begitu ketara. Idea yang kedua, kelembapan ekonomi disebabkan oleh kadar inflasi yang kian berubah apabila dilanda oleh sekumpulan virus COVID-19. Sekarang ini, ekonomi negara dan dunia sedang berkembang pada kadar yang lebih sederhana. Idea yang ketiga, penurunan kadar dasar semalam atau OPR disebabkan oleh dasar keuangan Malaysia yang ingin memajukan dalam sektor pertumbuhan ekonomi. Sekarang ini mendorong kepada kegiatan mengelakkan risiko yang lebih ketara, lantas mengakibatkan keadaan keuangan menjadi lebih ketat dan mewujudkan situasi turun naik ketara dalam pasaran keuangan. Idea yang keempat, Bank Negara Malaysia telah mempunyai pelbagai instrumen dasar yang boleh digunakan untuk mengekalkan kestabilan monetari, keuangan dan menyokong pertumbuhan. Dengan ini, Bank Negara telah menggunakan instrumen dasar yang sewajarnya untuk mengimbangi kesan kelembapan ekonomi.
Isu yang pertama, Bank Negara telah menurunkan kadar dasar semalam atau UPR disebabkan oleh kelembapan ekonomi global. Sebagai contoh, isu semasa di negara Malaysia iaitu COVID-19 menyebabkan keadaan ekonomi negara tidak stabil dan tiada jualan, menghentikan pinjaman insurans 6 bulan dan sebagainya. Semua ekonomi negara telah ditutup dalam tempoh yang panjang dan tiada lagi perjalanan ekonomi negara. Dengan ini, Bank Negara Malaysia telah mengambil keputusan untuk menurunkan kadar dasar semalam untuk mengatasi masalah ekonomi negara. Isu yang kedua, kelembapan ekonomi disebabkan oleh kadar inflasi yang kian berubah apabila negara dilanda oleh sekumpulan virus COVID-19. Hal ini dikatakan kerana semasa berlakunya inflasi, perbelanjaan kerajaan perlu diubah. Sebagai contoh, semasa inflasi berlaku, kerajaan perlu mengurangkan perbelanjaan bagi menurunkan perbelanjaan agregat agar kadar inflasi yang dapat dikurangkan. Isu yang ketiga adalah penurunan kadar semalam atau OPR disebabkan oleh dasar keuangan Malaysia yang ingin memajukan dalam sektor pertumbuhan ekonomi. Pengurangan kadar dasar semalam adalah untuk menyediakan persekitaran monetari yang lebih kondusif bagi menyokong jangkaan pertumbuhan ekonomi yang baik dalam keadaan harga yang stabil. Sebagai contoh, isu sekarang ini, perbelanjaan isi rumah diunjukkan perkembangan pada kadar yang lebih perlahan dalam keadaan pertumbuhan pekerjaan dan pendapatan yang sederhana. Isu yang keempat adalah Bank Negara Malaysia telah mempunyai pelbagai instrumen dasar yang boleh digunakan untuk mengekalkan kestabilan monetari, keuangan dan menyokong pertumbuhan. Meskipun semasa kelihatan ekonomi suram, Malaysia sebenarnya kekal berdaya saing. Sumber pertumbuhan negara dan struktur perdagangan luar yang pelbagai membantu untuk mengurangkan impak kepada ekonomi akibat perkembangan dalam negeri dan luaran. Saya akan membentangkan tentang dapatan. Dasar atau polisi keuangan merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Pusat untuk mengatur jumlah penawaran wang bagi mempengaruhi tingkat ekonomi. Jadi, dasar keuangan boleh didefinisikan sebagai kawalan terhadap bekalan dan juga kesediaan wang, penentuan harga wang serta arah penggunaannya dengan menggunakan instrumen keuangan yang bersesuaian. Jadi, terdapat dua instrumen dalam dasar keuangan, iaitu yang pertama kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Kuantitatif ialah operasi pasaran terbuka, kadar bank, nisbah rizab berkanun, peraturan kadar faedah dan juga nisbah mudah tunai. Manakala kualitatif pula ialah kredit terpilih dan juga pujukan modal. Instrumen ini tertakluk kepada keadaan dan juga struktur ekonomi, pasaran modal dan juga pasaran wang yang kukuh di sesebuah negara. Jadi bank berperanan penting untuk memastikan dasar keuangan mencapai matlamat yang diingini. Oleh itu, bank memainkan peranan dalam mengawal penawaran wang, mencerdaskan ekonomi jika berlakunya kemelesetan, mengekang aktiviti ekonomi apabila bahaya pengeluaran berlebihan dikesan. Jadi Bank Pusat bertanggungjawab menentukan instrumen keuangan yang bakal digunakan oleh institusi kerana setiap instrumen ini mempunyai kesan yang berbeza-beza. Jadi terpulang kepada sesebuah institusi itu untuk memilih instrumen ataupun instrumen gabungan yang ideal berdasarkan situasi dan juga keadaan negara. Jadi selain itu, Bank Negara Malaysia juga menurunkan
kadar dasar semalaman OPR disebabkan oleh kelembapan ekonomi global akibat daripada berlakunya COVID-19. Oleh itu, kerajaan dan juga Bank Negara Malaysia memperkenalkan langkah-langkah dasar kitaran balas yang besar untuk menurunkan impak ekonomi akibat daripada pandemik COVID-19. Jadi, dua pakej rangsangan ekonomi ini berjumlah 250 bilion ringgit Malaysia diperkenalkan untuk memberi bantuan segera kepada isi rumah dan juga perniagaan yang terjejas. Jadi, langkah-langkah rangsangan ekonomi dilengkapi oleh dua pengurangan OPR secara berturut-turut pada awal tahun 2020 dan langkah-langkah untuk menyediakan mudah tunai tambahan dalam sistem perbankan. Jadi, kesemua langkah-langkah ini dapat mengurangkan kesan ekonomi ke atas sektor perniagaan dan juga isi rumah serta menyokong kegiatan ekonomi supaya bertambah baik. Selain itu, Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC juga akan terus memantau prospek pertumbuhan dan juga inflasi di dalam negara ini. Selain itu juga, kelembapan ekonomi juga turut berlaku disebabkan oleh dasar inflasi yang berubah apabila negara ini dilanda oleh virus COVID-19. Oleh itu, tekanan inflasi ini dijangka akan menjadi sederhana dan purata inflasi keseluruhan mungkin menjadi negatif pada tahun ini, terutamanya disebabkan oleh unjuran harga minyak dunia yang ketara lebih rendah. Namun begitu, prospek inflasi akan terus dipengaruhi oleh harga minyak dan juga komoditi dunia serta keadaan permintaan yang kian berubah. Oleh itu, inflasi asas ini dijangka rendah memandangkan unjuran prospek pertumbuhan dalam negara dan keadaan pasaran pekerja yang lebih rendah. Jadi, penurunan kadar semalaman OPR ini juga disebabkan oleh proses dasar kewangan Malaysia yang ingin memajukan pelbagai sektor pertumbuhan ekonomi. Walaupun kesan COVID-19 terhadap ekonomi telah meningkatkan risiko terhadap kestabilan kewangan, namun sistem kewangan lebih berdaya tahan terhadap risiko-risiko ini. Bank Negara Malaysia mempunyai pelbagai instrumen yang boleh digunakan untuk mengekalkan kestabilan moneteri, kewangan dan juga menyokong pertumbuhan. Berikutan daripada ketidakpastian yang meningkat mengenai prospek pertumbuhan global dan dalam negeri, volatiliti ataupun turun naik dalam pasaran keuangan dijangka kekal ketara. Dalam persekitaran ini, bank akan terus membantu pasaran keuangan domestik untuk berfungsi dengan cekap dan teratur, selain menguruskan turun naik yang berlebihan dalam pasaran keuangan dan juga kadar pertukaran. Sekian. Seterusnya ialah cadangan. Cadangan yang diambil bagi mengatasi masalah inflasi dalam sesebuah ekonomi dapat diatasi dengan menaikkan nisbah rizab berkanun. Nisbah rizab berkanun ialah instrumen yang digunakan untuk menguruskan mudah tunai. Keputusan untuk meningkatkan nisbah rizab berkanun ini diambil sebagai langkah awal untuk menguruskan peningkatan mudah tunai yang ketara yang mungkin akan mengakibatkan keadaan keuangan yang tidak seimbang dan kewujudan risiko ketidakstabilan keuangan. Langkah yang seterusnya ialah menaikkan kadar bank ataupun kadar diskaun. Jadi semasa inflasi, Bank Pusat akan menaikkan kadar bank terhadap pinjaman yang diberikan kepada bank perdagangan. Apabila Bank Pusat menaikkan kadar bank, ini akan menyebabkan bank perdagangan menaikkan kadar bunga terhadap pinjaman orang ramai. Jadi kadar bunga yang tinggi menyebabkan kos meminjam meningkat dan juga pinjaman akan berkurang. Oleh itu, perbelanjaan isi rumah juga turut berkurang. Cadangan yang terakhir ialah Bank Negara Malaysia perlulah melaksanakan langkah untuk menyokong ekonomi dan mengurangkan impak ekonomi akibat daripada COVID-19 kepada isi rumah dan perniagaan. Jadi langkah ini termasuklah menyediakan dana tambahan kepada PKS sebanyak 13.1 bilion di bawah tabung Bank Negara Malaysia. Selain itu,
penangguhan automatik selama 6 bulan bagi pembayaran semula pinjaman ditawarkan kepada individu dan juga PKS bertujuan meringankan beban peminjam dalam menghadapi tempoh yang sukar ini. Pihak kerajaan menerusi Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia, BNM telah memainkan peranan yang aktif dalam menggalakkan pembangunan sistem kewangan Islam tanah air, terutamanya di Malaysia. Sokongan yang padu daripada pihak atasan telah memungkinkan sistem kewangan Islam dijalankan dengan jayanya di Malaysia. Kajian ini menunjukkan pelaksanaan dasar kewangan di Malaysia oleh Bank Negara Malaysia akan meningkat dengan membuat keputusan untuk menurunkan kadar dasar semalaman OPR, termasuklah menggariskan matlamat utama dasar kewangan, membina rangka kerja dasar kewangan, menganalisis keadaan ekonomi dan kewangan, mengenal pasti instrumen dasar kewangan yang sesuai, mengawal kos dan saiz kredit serta mempengaruhi arah aliran kredit. Bank Negara Malaysia telah mempunyai pelbagai instrumen dasar yang boleh digunakan untuk mengekalkan kestabilan moneteri, kewangan serta menyokong pertumbuhan. Hal ini dikatakan demikian kerana penurunan kadar dasar semalaman OPR dapat menjaga hal ehwal ekonomi negara dengan mengekalkan kadar inflasi